Okey, Assalamualaikum. Saya ingin menunjukkan satu contoh Satu contoh untuk menyelesaikan soalan tutorial yang saya minta awak semua buat. Okey, saya akan ambil satu contoh saja untuk pemahaman awak semua bagaimana untuk menggunakan rumus pressure in fluid. Okey, untuk soalan ini, kalau perhatikan soalan ini, kita baca balik soalan dia. Assume atmospheric pressure is standard. Soalan ni minta determine pressure in kilonewton per square meter for the pressure below. So below, kita tengok untuk soalan yang pertama. Kita akan buat contoh satu soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni menyatakan depth 6 meter below free space water. Okey, free space water. Diberitahu kat sini depth 6 meter below free space water. Dan diminta daripada soalan tersebut, dia minta untuk awak dapatkan soalan tadi diminta untuk awak mencari pressure in unit of kilonewton per square meter. Semua kena faham, saya dah nyatakan dalam nota bahawa SI unit untuk pressure adalah Newton per square meter. Tapi soalan ini dia minta awak mencari nilai pressure bagi keadaan yang diberi dalam unit kilonewton per square meter. Bermakna di sini apabila anda menyelesaikan soalan, anda dapat nilai tersebut nanti kena make sure menjawab soalan, iaitu nak dalam kilonewton per square meter. Jadi kita lihat balik kepada soalan ni, bagaimana nak menyelesaikan soalan yang diberi. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini, kita lihat semua info telah diberi dalam soalan ni. Okey, yang pertama, kalau kita lihat info yang diberi, given info from the question, given info from the question, information. Yang pertama dibagi depth. Okay, depth which the symbol is H and the value is 6 meter. Okay, ini yang pertama. Yang kedua dibagi tahu juga maklumat lain iaitu water, disebut bahawa bendala yang kita nak ukur tekanannya adalah water. So bermaksud fluid yang kita sedang kaji di sini adalah sejenis water. Okey. Jadi bagaimana kita nak mengira tekanan bagi water untuk kedalaman 6 meter? Dalam nota yang diberi, saya telah maklumkan saya telah nyatakan bahawa tekanan dalam fluid dia tidak sama pengiraannya berbanding dengan tekanan bagi solid. Tekanan dalam fluid, rumus yang digunakan adalah P equals to rho G H. Yang mana rho ini saya dah ceritakan apakah ia. G ni saya dah ceritakan dalam nota dan penerangan saya sebelum ni, dalam kelas sebelum ni apa dia. Dan H ni apa dia. Okey, rho ini adalah merujuk kepada mass density. Mass density. Rujuk balik nota. Mass density. Dan mass density saya telah minta anda semua untuk hafal untuk dua jenis fluid. Yang pertama adalah rho of water. Rho of water which is 1000 kg per cubic meter. Dan another one is rho for mercury. Yang saya minta awak hafal 13,600 kg per cubic meter. Okey. Manakala G pula adalah nilai bagi gravitational force. Gravitational force. Yang ini adalah standard which is 9.81 meter per square second. Okey. Dan H ni adalah depth or height of fluid. Okey. Depth or height of fluid which the unit is in meter. Okey. Jadi sekarang ni kita rujuk balik kepada soalan ni. Nak kira nilai pressure bagi water pada kedalaman 6 meter, maka rumus yang perlu digunakan adalah P equals to rho GH.
Kalau diperhatikan dalam soalan ni dah nyatakan jenis bendalih adalah water. Dan water telah saya berikan nilai rho-nya semalam untuk awak hafal, iaitu 1000. Maka nilai rho of water di sini adalah nilai rho dia adalah 1000. Dan nilai G adalah standard 9.81. Manakala nilai height or depth dalam soalan ni juga telah diberikan, iaitu 6 meter. Jadi dah tak ada apa-apa masalah lagi untuk awak nak pening-pening nak mengira pressure bagi kes ini. So nilai yang awak akan dapat nanti adalah dalam unit yang standard, iaitu unit Newton per square meter. Tapi macam saya kata tadi, soalan dia nak awak jawab, bagi jawapan, soalan nak jawapan dalam kilonewton per meter kuasa 2. Jadi kena buatlah unit conversion. Yang ni you kena tengok, perhatikan betul-betul. That's why dalam menjawab soalan, awak kena baca soalan dan gariskan perkara yang diminta dalam soalan. Kemudian lihat maklumat-maklumat yang diberi. Okey? Dah ada maklumat-maklumat yang diberi tu dengan cukup, kemudian selesaikan menggunakan rumus yang sepatutnya. Okey, sekian.